الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ni kita dapat menyambung semula kuliah kita yang kita telah mula pada minggu lepas. Masih lagi kita membincangkan hadis di bawah tajuk ikhlas di dalam amalan kita. Dan pada malam ni kita masuk kepada hadis yang keempat, yaitu an Abi Abdullah Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhuma qala kunna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin faqala inna bil madinati la rijalan ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض. Hadis yang diriwayat daripada Abi Abdullah Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhuma. Jabir bin Abdullah al-Ansari, seorang sahabat Nabi, yang mana sahabat Nabi ini mempunyai kelebihan yang istimewa. Disebut kelebihan dia dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi sama ada sekiranya dia tu orang muhajirin, orang Mekah, disebut kelebihan dia sebagai muhajirin. Dan sekiranya dia orang Madinah, disebut sebagai orang Ansar. Itu merupakan gelaran yang sangat istimewa. Tidak disebut sebagai orang Mekah Makkiyin, orang-orang Mekah tidak disebut, ataupun Madaniyin, orang Madinah, tidak disebut. Kerana kelebihan itu disebut pada amalan dia. Orang Mekah amalan yang paling besar sekalinya ialah hijrah, yang mereka sanggup tinggal Mekah mari ke Madinah, maka disebut sebagai al-muhajirin, orang-orang yang sanggup berhijrah, meninggalkan tanah air, meninggalkan keluarga, meninggalkan harta benda demi agama, maka disebut mereka ni sebagai golongan muhajirin. Begitu juga orang Madinah, disebut kelebihan besar mereka ialah Ansar, kerana mereka ni adalah penolong agama Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka merupakan pendukung setia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menegak agama Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana itu disebut al-Ansari, orang-orang Ansar. Kata dianya, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah kami bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin, dalam satu peperangan. Tidak disebut peperangan ni, dan disebut dalam riwayat lain. Riwayat Bukhari disebut hadis yang diriwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyebut, iaitu qala raja'na min ghazwati Tabuk ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Anasnya dia sebut kami kembali daripada peperangan Tabuk. Maksud peperangan di situ ialah peperangan Tabuk. Tabuk ni satu peperangan yang sangat bersejarah. Kerana apa? Kerana dua perkara. Yang pertama, jarak Tabuk dengan Madinah ni begitu sangat jauh, 500 kilo. Tabuk ni dekat dengan Jordan. Yang keduanya kerana musuh yang berperang lawan Islam tu, musuh yang begitu gagah, Rom. Senjatanya canggih, tenteranya ramai. Jadi peperangan ini merupakan satu peperangan yang besar, satu peperangan yang bersejarah dalam Islam, dan disebut cerita peperangan ini di dalam hadis Nabi, dan juga disebut juga dalam Al-Quran.
tentang Jaisul Usrah disebut. Satu peperangan yang menanggung kesusahan. Faqala, lalu Nabi sebut, inna bil madinati la rijalan. Bila ni ketika balik daripada Tabuk, sampai di satu tempat, Nabi berehat dengan sahabat semua sekali. Kemudian Nabi berkhutbah. Nabi sebut sesungguhnya di Madinah ni, la rijalan, ada beberapa orang yang mana mereka tidak datang berperang. Dia tidak datang berperang kerana apa? Kerana ada keuzuran. Kerana sakit, kerana miskin, tidak ada peralatan untuk nak datang. Ada di kalangan para sahabat yang mana mereka datang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengadu kepada Nabi, wahai Rasulullah, saya ni nak menyertai perang juga, tapi tidak ada apa pun. Kenderaan tak ada, senjata tak ada. Nak pergi. Nabi kata, macam mana kamu nak pergi berperang? Nak perang ni paling kurang kena ada senjata, kena ada kenderaan, kerana kita nak pergi jauh. Nabi kata tak boleh. Kalau tak ada senjata, tak ada kenderaan, kamu tak boleh nak pergi perang. Lalu para sahabat balik di rumah dalam keadaan menangis. Kerana tidak dapat menyertai perang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Duka cita, sedih kerana tidak dapat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada di kalangan sahabat yang lain, mereka ni kerana sakit. Sebelum daripada ni mereka pergi berperang bersama dengan Nabi, tapi kali ni tidak boleh pergi berperang bersama dengan Nabi kerana mereka sakit. Dan ada kerana ada kecacatan, buta ke apa semua sekali, tak boleh. Cacat, tak boleh nak menyertai perang. Lalu mereka ni tidak pergi berperang. Cuma Nabi kata walaupun mereka tidak dapat pergi berperang, mereka juga tetap ada kelebihan, mendapat kelebihan berperang. Kerana apa? Kerana sebelum daripada ni mereka juga telah berperang, dan kerana mereka ni niat untuk nak berperang. Jadi mereka dapat pahala niat dan juga dapat pahala buat amal. Kedua-duanya. Jadi para ulama menyebut amalan yang kita buat ni, kalau sekiranya kita istiqamah dengan amalan, kita pergi sembahyang berjemaah, kita baca Quran, kita buat secara istiqamah. Masa kita sihat, kita buat secara istiqamah. Apabila kita jatuh sakit, kita tidak boleh pergi masjid. Apabila berlaku PKP ni, kita tidak dapat pergi ke masjid, tapi pahala buat tu tak dapat juga. Pahala niat pun boleh, pahala buat pun boleh juga. Itu istimewanya. Kerana kita istiqamah dengan amalan, Allah Subhanahu Wa Taala tetap beri pahala seperti semasa kita buat dengan secara istiqamah itu. Nabi kata sahabat yang tidak dapat pergi ni dapat pahala. Nabi kata ma sirtum masiran, sepanjang perjalanan kamu daripada Mekah pergi ke Tabuk, pas kamu balik pula, wala qata'tum wadiyan, kamu menyeberangi lembah-lembah, naik atas bukit, turun bukit semua sekali, illa kanu ma'akum, mereka tetap akan dapat pahala. Pahala niat mereka akan dapat, dan pahala buat pun mereka dapat. Kenapa? Habasahumul marad, mereka tidak dapat begitu kerana dihalang oleh sakit. Dengan sebab mereka sakit, mereka tidak dapat menyertai perang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebut dalam hadis yang lain, kelebihan perang ni teramat besar. Teramat besar kelebihan perang. Jadi para sahabat sendirinya sentiasa memburu kelebihan berperang pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sementara Allah Subhanahu Wa Taala bagi kesihatan kepada kita, maka kita kena ada amalan-amalan yang kita istiqamah. Kita istiqamah, kita baca Quran ke, kita sembahyang jemaah, amalan-amalan yang besar ni, supaya apa? Apabila kita sakit, kita tetap juga akan dapat
pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat lain sebutnya illa syarikukum fil ajr. Nabi kata kamu pun boleh sama, serupa pahala. Iaitu pahala niat dan juga pahala buat. Itu hadis yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang besarnya amalan yang kita buat secara istiqamah kerana akan diberi pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis yang kelima, wa an Abi Yazid Ma'n bin Yazid bin Al-Akhnas radhiyallahu an. Wa huwa wa abuhu wa jadduhu sahabiyun. Diriwayat daripada Yazid bin Ma'n bin Yazid bin Akhnas. Dia, ayah dia dan datuk dia semuanya sahabi. Sahabat Nabi. Ini juga termasuk dalam kelebihan para sahabat. Ada sahabat tu kerana sahabat ni semua mari daripada kafir belaka. Sebelum daripada Islam hari tu mereka kafir belaka. Selepas daripada Islam hari baru mereka kena agama masuk Islam. Ada dia seorang yang masuk Islam. Ayah dia tak masuk Islam, tok dia tidak masuk Islam. Ada dia masuk Islam, ayah dia masuk Islam. Ada dia masuk Islam, ayah dia masuk Islam, datuk dia pun masuk Islam. Ini satu kelebihan yang besar Allah Subhanahu wa taala bagi kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Qala kata dia kana Abi Yazid akhraja dananira yatasaddaqu biha. Dia cerita, dia kata ayah aku Yazid ni, siapa cerita? Ma'n. Ma'n cerita, dia kata satu hari ayah aku Yazid ni dia bawa pitih dinar, wang dinar, wang emas. Yatasaddaqu biha. Bawa wang tadi tu tujuannya nak bagi sedekah. Fawada'aha 'inda rajulin fil masjid. Lalu dia pergi ke masjid Nabi, dia serah, dia wakil kepada seorang sahabat supaya sampaikan kepada orang miskin, orang yang berhak, orang yang berhajat, bagi kepada dia. Faji'tu fa akhadtuha. Lalu aku datang ke masjid, aku pun ambil duit tadi. Wakil yang ayah aku suruh duit tadi, dia beri kepada aku. Dia bagi kepada aku. Fa'ataituhu biha. Lalu aku pun balik di rumah, bawa duit tadi, jumpa dengan ayah aku. Faqala wallahi ma iyyaka aradtu. Lalu ayah aku kata, duit ni duit aku tadi, aku bagi masjid, nak beri sedekah kau orang. Aku bukan niat nak beri kamu. Aku bukan niat nak beri kepada kamu, tidak. Kenapa kamu ambil? Fa khasamtuhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu berlaku perselisihan. Ayah dia kata, bapa mu ambilnya? Anak dia kata, bapa dah orang beri kepada hamba, hamba ambil lah. Orang beri kepada hamba, hamba ambil. Kerana hamba pun berhak juga, orang miskin. Lalu dia tak puas hati, bawa ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, apabila disebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun sebut, laka ma nawaita ya Yazid. Wahai Yazid, kamu boleh pahala dah. Hak muniat tu boleh pahala dah. Pahala hak munah sedekah tadi tetap dapat dah. Walaka ma akhadta ya Ma'n. Dan duit hak mu ambil tu wahai Ma'n boleh kamu. Nabi kata, duit boleh kepada kamu, pahala hak mu nak sedekah tu boleh kepada kamu dah, wahai Yazid. Hadis ni yang para ulama menyebut beberapa perkara yang berkaitan dengan hadis ni. Yang pertama sekalinya, disebut oleh para ulama, kalau kita niat lain, kita sebut lain, supaya kita nak semaya zuhur, kita sebut lapahnya usalli fardhu zuhri, tapi kita niat hanya semaya asar, maka ia jadinya semaya asar. Kita nak semaya asar dah, tapi sebut dengan mulut semaya zuhur, lapah dia, apa jadinya
Niat tu yang diambil kira. Dan juga dalam hadis ni juga iaitu satu masalah, boleh tak kalau sekiranya kita bagi sedekah sunat, hak tu sepakat ulama boleh kita bagi kepada anak kita. Ayah anak dia tu miskin. Anak dia miskin, dia nak bagi, dia nak sedekah kepada anak dia. Kalau sekiranya sedekah sunat, sepakat para ulama semua boleh. Kalau sekiranya sedekah wajib, iaitu zakat, nak bagi zakat kepada anak dia sendiri. Dalam mazhab Syafi'i kitanya, sekiranya anak tu bukan lagi di bawah tanggungan bapa. Dia tu sudah berkahwin, berumah tangga dah, dan dianya hidup sendiri dah, tidak di bawah tanggungan bapa dah, maka ayah dia kaya nak keluar zakat, maka boleh dia keluar kepada anak dia. Boleh keluar kepada anak dia. Ni di antara yang disebut oleh para ulama. Begitu juga masalah yang dikeluarkan daripada hadis ni, sekiranya kita nak keluar zakat ataupun kita nak sedekah, kita pergi kepada satu orang yang kita tengok dia tu layak untuk menerima sedekah, kita beri ke dia. Kerana kita tengok dia miskin, tiba-tiba tahu-tahu dia kaya. Jadi sedekah yang kita bagi tadi tu, kita sudah dapat pahala, dan juga kewajipan zakat ataupun kewajipan zakat tadi sudah gugur daripada kita. Ini berdasar kepada hadis. Hadis yang keenamnya, wa an Abi Ishaq Sa'd bin Abi Waqqas Malik bin Uhaib Abd Manaf bin Zuhrah bin Kilab ibn Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay al-Qurashi az-Zuhri radhiyallahu an, ahadil ashratil mashhud lahum bil jannah. Hadis yang diriwayat oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ni seorang sahabat Nabi yang awal masuk Islam. Dan di antara kelebihan dia ni salah seorang sahabat yang dijamin syurga. 10 orang, termasuk dalam salah seorang daripada 10 orang sahabat yang dijamin syurga. Ini kelebihan para sahabat lah, yang tidak ada pada orang lain. Sahabat ni Nabi jamin syurga ada. Orang lepas pada sahabat ni tak ada seorang abuk pun yang mendapat jaminan syurga selepas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal. Tak ada dah. Qala, kata dianya, ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni 'ama hajjatil wada'. Saat cerita dia kata, Nabi mari ziarah aku. Betulan dianya kena sakit, tenat. Dia sakit teruk, Nabi mari ziarah dia pada tahun haji selamat tinggal, haji yang terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ramai para sahabat pada tahun itunya pergi menunaikan ibadat haji bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuklah Sa'ad bin Abi Waqqas. Cuma apabila dia sampai di Mekah ni, dia sakit. Dia sakit tenat, dia sakit teruk, Nabi mari ziarah. Itu di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu apabila ada orang yang sakit, maka kita pergi ziarah orang sakit. Macam apabila kita pergi ziarah tu ada adab-adab yang kita kena jaga semasa kita menziarahi orang sakit. Di antaranya apabila kita pergi, jangan lama. Kita duduk di samping orang sakit tu jangan lama. Tanya khabar lebih kurang, lepas kita pun balik. Kecuali dia suka kita duduk lama. Dia minta supaya kita duduk lama, dia suka. Tak apa. Kalau dia suka kita duduk lama. Kalau dia tak suka, ataupun kita tidak tahu dia suka atau dia tidak suka, kita duduk sebentar. Kita pergi ziarah. Cukup, kita balik. Dan juga di antara adabnya, kita menyebut perkataan yang baik. Kata-kata yang baik kepada dia. Supaya kita kata nampak lain dah tu, nampak segar dah. Air muka pun nampak merah, air dekat nak sihat dah tu. Kita bagi satu kata-kata semangat, kata-kata yang berharga kepada dia, supaya dia tu bersemangat. Supaya dia bersemangat.
Dan di antara adab ziarah orang sakit juga, kita baca doa. Banyak doa-doa yang diajar oleh Nabi SAW ketika kita ziarah orang sakit. Antaranya Nabi ajar kepada kita baca As'alullahal azim rabbal arshil azim an yashfiyaka. Doa tu kita baca 7 kali. Kita letak tangan ke dada dia, kita baca 7 kali doa ni. Doa kerana kita pergi itu, apabila kita ziarah orang sakit, sebenarnya kita membawa ubat kepada orang sakit. Pergi ziarah tu orang sakit bahasa suka dia. Satu, ubat kepada jiwa dia. Apabila kita doa, itu ubat yang kedua. Kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sakit, dia duduk hospital dah, berubat dah. Cuma ubat ni bukan hospital saja. Ada ubat lagi, iaitu dalam bentuk doa-doa ataupun ruqyah. Jampi ruqyah, bacaan doa-doa jampi ni yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak lagi lah kalau kita nak sebut doa-doa yang Nabi ajar ketika kita menziarahi orang sakit. Nabi pergi ziarah Sa'ad bin Abi Waqqas. Apabila Nabi pergi ziarah, lalu dia mengadu kepada Rasulullah. Faqultu ya Rasulullah. Sa'ad kata, wahai Rasulullah, inni qad balagha bi minal waja'i ma tara. Wahai Rasulullah, aku ni sakit tenak terlajak dah. Sebagaimana mu tengok hari ni lah. Aku ni berasa sakit tenak terlajak dah. Boleh jadi aku ni tak lama. Boleh jadi aku ni tak lama akan meninggal dunia. Wa ana dhu malin. Dan aku ni banyak harta. Wala yarithuni illa ibnatul li. Dia sebut ke Nabi, dia kata, hanyalah ada seorang anak tina sahaja yang mewarisi harta aku. Aku ada anak seorang aja. Anak pula tu anak tina pula. Afa atasaddaqu bi thulutsai mali. Dia tanya, bolehkah aku nak sedekah 2/3 harta aku? 1/3 aku nak tinggal kepada anak aku pada anda. 2/3 lagi aku nak sedekah belaka. Bolehkah tak? Qala la. Nabi kata tak boleh. Tak boleh. Qultu fasyatru. Kalau tak boleh 2/3, separuh. Boleh tak separuh? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Faqala la. Nabi kata tak boleh. Qultu fathuluthu. Kalau tak boleh separuh, 1/3. Bolehkah tak? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Qala athuluthu wa thuluthu kathir au kabir. Nabi kata 1/3 tu banyak. Banyak dah tu. Ni masalah mana ni? Masalah kita nak sedekah ketika dalam keadaan kita sakit tenak. Apabila seorang tu sakit tenak, dia tidak boleh sedekah dah harta dia lebih daripada 1/3. Kerana selebih lagi itu dia jadi harta pewaris. Tak boleh dah. Begitu juga kalau sekiranya dia nak wasiat. Masa dia sihat ni, tak ada sakit apa, tapi dia nak wasiat. Kerana wasiat ni beri ketika hidup, terima selepas mati. Kita nak wasiat, tidak boleh lebih daripada 1/3. Kalau nak lebih daripada 1/3, kita sekiranya diizin oleh anak-anak, boleh. Kalau sekiranya anak tu tidak izin, pewaris tidak mengizinkan, maka tidak boleh. Setakat 1/3 sahaja. Kemudian wasiat ni tidak boleh kepada pewaris. Nak wasiat kepada anak kita, tak boleh. Nak wasiat kepada cucu kita, yang tidak dapat harta saka. Bahagian harta saka ni tak ada, kita nak wasiat ke dia, boleh. Ataupun anak akak kita, ataupun anak saudara kita, ataupun ada saing kita yang miskin terlajak, kita nak wasiat ke dia, boleh. Jadi wasiat tadi tidak lebih daripada 1/3. Innaka antadhara warathataka aghniya khairun min antadharahum 'alatan yatakaffafuna an-nas. Nabi sebut, wahai Sa'ad, kamu tinggal anak-anak kamu yang mewarisi hartamu ni dalam keadaan kaya jauh lebih baik daripada kamu tinggal mereka dalam keadaan miskin, duk minta-minta dengan orang. Ni Nabi sebut,
kita tinggal harta kepada anak kita tu, anak kita senil ni pasal kita banyak harta. Itu lebih baik daripada kita berasa aku nak derma belaka harta aku ni pasal aku nak mati dah. Kalau tinggal apa anak aku macam buat gapo tak tahu. Ada kita tinggal kepada anak-anak kita sebagai harta pusaka. Kan hak tu pun dapat pahala juga. Hak tu pun dapat pahala juga kepada kita dengan sebab kita tinggal kepada anak-anak kita. Dan para ulama juga menyebut satu masalah, iaitu masalah macam mana masa kita sihat ni kita nak sedekah semua harta. Semua harta kita nak sedekah belaka. Boleh ke tak? Jadi itu mengikut keadaan. Kalau sekiranya kita ni masih ada anak kecil, anak yang masih dalam tanggungan kita ramai lagi, maka tidak boleh kita nak sedekah semua harta. Nak sedekah semua harta tidak boleh. Tapi kalau kita ni tak ada anak kecil, tak ada sebagai tanggungan dah, anak semua besar-besar belaka dah, kaya-kaya belaka dah, kita harta kita banyak, kita kata aku nak sedekah belaka nak orang masjid sebutin nak sedekah, hak tu boleh. Kerana tidak ada lagi tanggungan selepas daripada itu. Wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajh Allah. Wahai Sa'ad, aku nak beritahu kepadamunya, kamu tidak membelanjakan harta kamu. Satu belanja dengan penuh ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Illa ujirta 'alaiha. Semua tu dapat pahala belaka. Hak kamu sedekah kepada siapa-siapa pun dapat pahala. Hatta ma taj'alu fi mar'atika. Sehingga dikira sedekah juga makanan yang dimakan oleh anak isteri kamu. Termasuk sedekah juga. Bukan kata sedekah kepada orang lain suku sakat aja sedekah. Tidak. Anak kita boleh makan, isteri kita boleh makan, keluarga kita boleh makan. Itu pun satu sedekah yang kita dapat pahala. Sebab itulah Islam sendirinya menganjurkan kepada kita sebagai ketua keluarga, sebagai bapa, supaya kita bersungguh cari harta untuk kita nak tanggung anak bini kita. Kerana kita bersungguh cari harta, dapat pahala. Kemudian kita perhabis harta tadi untuk anak bini kita, dapat pahala juga. Dapat pahala. Itu juga termasuk dalam gedung pahala. Gedung pahala. Jangan kita berasa malah. Jangan kita berasa rugi dengan sebab kita bekerja bersungguh-sungguh untuk cari harta benda untuk kita sara dan juga untuk kita tanggung keluarga kita. Ini yang disebut oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedekah ni tidak payah. Bukan. Asalkan hak yang penting sekalinya kita ikhlas. Niat kita tu apabila kita sedekah sikit pun, kalau niat kita ikhlas, akan diberi pahala yang besar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita sedekah banyak pun tapi niat kita tidak ikhlas, maka tak ada nilai sedikit pun di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Qala faqultu ya Rasulullah. Sa'ad pun sebut kepada Nabi, wahai Rasulullah, ukhallafu ba'da ashabi. Dia tanya, adakah aku ni hidup lagi ke selepas daripada sahabat-sahabat aku ni balik ke Madinah belaka? Aku ni hidup Mekah lama lagi ke? Aku ni hidup lama lagi ke? Qala innaka lan tukhallafa fata'mala 'amalan tabtaghi bihi wajh Allah. Nabi kata, wahai Sa'ad, aku nak beritahu kepada kamu, kalau sekiranya kamu ni umur panjang, umur kamunya panjang, dan umur hak panjang tadi kamu guna untuk buat amal, untuk kamu mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, illa zdadta bihi darajatan wa rifa'atan. Kamu akan ditambah darajat kamu dan juga kedudukan kamu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah dalam riwayat yang lain, dalam hadis yang lain, Nabi sebut orang yang beruntung, orang yang panjang umur dan elok amalannya. Jadi dia tu Tuhan beri panjang umur, dan umur yang panjang tadi dia gunakan untuk melakukan amalan soleh. Macam-macam amalan soleh yang dia buat.
Sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala ni buka jalan kepada kita yang mudah kepada kita. Hak kita boleh buat amal dia. Maka kita buat. Kalau kita orang kaya, maka jalan mudah sekali ialah derma, sedekah. Pasal kita ada piti. Ya? Kalau kita ada ilmu, jalan mudah kepada kita mengajar orang. Itu jalan mudah yang Tuhan beri kepada kita. Kalau kita pandai baca Quran, sedap suara, kita ajar orang baca Quran. Itu jalan mudah kepada kita untuk kita nak masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang tu dia suka puasa sunat banyak. Dia puasa sunat banyak. Ada orang dia suka baca Quran banyak. Dia boleh baca paling mana juzuk sehari. Silakan baca Quran banyak. Itu jalan yang Tuhan buka kepada kita untuk kita mudah masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Subhanahu Wa Taala nak akak kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Wa la'allaka an tukhallafa hatta yantafi'a bika aqwam. Wahai Sa'ad, boleh jadi kamu ni umur panjang sehingga ramai orang ni dapat manfaat daripada kehidupan kamu. Orang dapat tupan. Ya? Ramai orang dapat tupan daripada kehidupan kamu. Wa yudarra bika akharun. Dan ramai orang yang sakit hati dengan sebab kamu. Hak sakit hati tadi siapa dia? Orang kafir. Dengan sebab kamu ni hidup, maka kamu berjuang Islam, kamu menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jasa kamu terhadap Islam terlalu besar, sehingga orang kafir ni berasa sakit hati dengan sebabmu hidup. Orang Islam ni berasa suka kerana kamu ni jasa besar. Dan terbukti. Sa'ad bin Abi Waqqas ni, selepas daripada tu dia tu ada anak seorang. Selepas daripada tu dia hidup panjang lagi umur. Dia hidup sehingga ke zaman Muawiyah bin Abi Sufyan. Dia dapat buka Iraq. Dia salah seorang daripada panglima perang. Ya. Salah satunya dalam peperangan Al-Qadisiyah yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Di sana tu kalau kita baca sejarah ni, Allah Subhanahu Wa Taala memperlihatkan karamah yang luar biasa kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan Allah Subhanahu Wa Taala hanya bagi anak yang ramai sehingga 12 orang anak dia. Asalnya anak seorang aja, boleh anak ramai dia. Selepas daripada itu semua sekali ni berkat daripada amalan kita, berkat daripada agama Islam yang kita pegang, yang kita beramal. Allah Subhanahu Wa Taala tambah, sentiasa tambah lagi keberkatan. Lalu Nabi SAW berdoa kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, Allahumma amdi li ashabi hijratahum. Ya Allah, teruskanlah kepada sahabat aku ni hijrah mereka. Wa la taruddahum ala aqabihim. Janganlah kembalikan semula dia tu ke tempat dia hijrah. Maknanya jangan kembali ke semula dia ni di Mekah. Jangan mati Mekah. Jangan mati Mekah. Kerana dia telah berhijrah, tinggal ada Mekah. Dan pahala hijrah tu akan berterusan sehingga dia mati akan dapat. Selama mana dia tak balik ke Mekah. Kalau dia balik Mekah bukan kerana dia duduk Mekah, mari buat haji je. Itu doa Nabi SAW. Lakinil ba'isu Sa'd bin Khawlah. Nabinya bersedih kepada satu orang yang lain, nama dia Sa'd bin Khawlah. Sa'd bin Khawlah ni dia mari Mekah sekarang dengan Nabi juga, mari buat haji. Dalam riwayat menyebutnya dia mati Mekah. Dia mati Mekah. Nabi bersedih. Kerana apa? Kerana takut pahala hijrah dia tu terputus. Dengan sebab dia ni mati Mekah. Nabi bersedih. Yarthi lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an mata bi Makkah. Nabi bersedih dengan sebab dia mati di Mekah. Itu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya amalan hijrah tadi itu berterusan. Dia mati dalam keadaan dia berhijrah dengan sebab membawa akidah berhijrah, bawa agama Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis yang ketujuhnya, wa an Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu. Diriwayat daripada Abi Hurairah
Nama dia Abdul Rahman bin Sakh. Abu Hurairah ni di antara sahabat yang terkenal di dalam meriwayatkan hadis. Kerana dia tu di antara sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW. Boleh jadi kita duduk dengan nama ni sama. Nama dia sebenarnya Abdul Rahman bin Sakh. Abu Hurairah tu gelaran dia bapak kucing. Kerana dia suka kepada kucing. Duk main kucing sama. Qala, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah Ta'ala la yanzuru ila ajsamikum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak pandang kepada tubuh badan kamu, wala ila suwarikum, dan tidak pandang juga kepada rupa parah kamu, walakin yanzuru ila qulubikum, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala pandang kepada hati kamu. Apa makna Tuhan tidak pandang kepada tubuh badan kita? Tak ada nilai. Tubuh badan hak besar, molek, comel. Tubuh badan hak putih. Dengan orang lain tubuh badan ya kuruh, hitam, tak comel. Kita kata orang Afrika hitam. Orang putih. Putih, molek, comel lagi. Hak tu semua tak ada nilai belaka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada orang dia sempurna molek tubuh badan dia. Dan ada orang lain pula dia tu OKU. Cedera, cacat, ada kecacatan. Semua tu tak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekiranya ada nilai, maka Allah hamba orang-orang ni akan bersoal kepada Allah, "Bapa ya Allah, kamu buat aku ni hitam, orang yang menyebabkan aku ni uduh. Mu buat aku ni uduh, orang lain comel." Orang akan bersoal. Tapi Tuhan kata tak ada. Semua tu tak ada nilai belaka. Hak comel pun tak ada nilai. Hak uduh pun tak ada nilai. Begitu juga rupa parah, comel, uduh, semua tu tak ada nilai belaka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ada nilainya hak kita usaha. Hak Tuhan buat tak ada nilai. Hak kita usaha sendiri, iaitu hati kita dan juga amalan kita. Orang hak comel, kalau sekiranya amalan dia tak comel, dia tak semayang, dia tak cara kepada agama, orang tina hak comel, dia dedah aurat dia, dia akan masuk neraka aja, tak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tak seraya dah mu comel setara mana pun, kamu comel setara mana pun, kamu tak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekiranya hati kamu, amalan kamu tak ada, agama kamu tak ada. Orang yang uduh, cedera, uduh pula, tapi amalan dia comel, agama dia comel, akhlak dia comel, maka ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusianya dia berbangga dengan tubuh badan dia, berbangga dengan rupa parah dia. Sedangkan hal ni tak ada nilai sikit apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita sahaja di dunia ni kita menilai hal ni. Sedangkan tak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apabila sampai di akhirat kelak, semua ni tak ada nilai belaka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ada nilainya amalan kita, agama kita, hati kita. Kata para ulama'nya, di antara hijau besar kita ialah kita membersih hati kita. Kita kena prihatin, kita kena cara molek kepada hati kita ni. Macam mana kita nak jaga hati kita? Kita jaga hati kita daripada dicemari, dikotori oleh dosa-dosa. Jangan kita buat dosa banyak, kita tak cara. Kita tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa ni semua orang buat belaka. Kerana Tuhan buat makhluk, manusia ni makhluk yang berdosa. Tapi Tuhan suruh juga bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita buat dosa, kita sertai dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sertai dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, "Idza aznaba al-'abdu dhanban." Apabila satu orang hamba melakukan satu dosa, nukitat fi qalbihi nuktatan sauda, akan dititik di hati dia satu titik hitam. Sekiranya dia tu bertaubat, istighfar,
akan dikilap balik hati dia. Tapi kalau sekiranya dia tak bertaubat, dia tidak istighfar, dia buat dosa yang lain, dan dia tambah lagi dosa tu, sentiasa buat, dia tidak sertai dengan istighfar, dengan taubat, lalu hati dia tu akan jadi hitam legam semua sekali. Dalam Quran tu sebut kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ya? Ingatlah, itulah dosa, karak dosa yang mereka lakukan dalam kehidupan mereka. Hati tu sehingga jadi karak. Ya? Sebab tu para ulama sebutnya hati kita ni serupa cermin rumah. Cermin rumah kita, cermin jendela rumah kita tu, kalau sekiranya bersih molek, maka cahaya matahari akan masuk ke dalam rumah kita dan akan menerangi dalam rumah kita. Tapi kalau rumah kita tu tepi jalan yang berdebu, kereta lalu, motor lalu, lori lalu, debu tadi tu kena di cermin rumah kita sehingga berkeping dah. Walaupun matahari terang setara mana pun, dia tidak akan dapat masuk. Cahaya tadi tidak akan dapat masuk ke dalam rumah kita. Begitulah juga hati kita. Cahaya hidayah Allah Subhanahu Wa Taala ni terang. Dia akan dapat, sebagaimana matahari, dia akan dapat menembusi masuk ke dalam lubuk hati. Tetapi kalau sekiranya hati kita dipenuhi dengan dosa, maka dia terhalang. Hati kita akan jadi gelap gelemak dengan sebab dosa tadi. Dengan sebab itulah kita kena prihatin kepada hati kita, kena sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan banyakkan istighfar, dan banyakkan amal soleh. Kerana amal soleh ni salah satunya boleh menghapuskan dosa-dosa kita. Disebut dalam hadis Nabi SAW, innal hasanati yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya amalan baik itu boleh menghapuskan dosa-dosa. Dan banyaklah dalam hadis Nabi SAW menjelaskan kelebihan amalan-amalan yang kita buat. Sembahyang khususnya, haji. Nabi sebut hajjul mabrur. Haji mabrur tu kelebihan dianya seperti orang yang baru lahir daripada perut mak dia. Tak ada dosa gapo satu. Inilah kelebihan amalan-amalan yang kita buat, dapat menanggalkan, dapat membersihkan dosa-dosa dalam hati kita. Begitu juga kita prihatin dengan hati kita tadi, kita bersih hati kita daripada sifat mazmumah, sifat yang tercela. Kerana sifat-sifat ini bahaya, sangat bahaya kepada kita. Kerana dia dapat makan pahala kita, yang menyebabkan kita walaupun banyak buat amalan, baca Quran banyak, sembahyang banyak, puasa sunat banyak, berzikir banyak, tapi hati kitanya penuh dengan sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang tercela, seperti sifat hasad dengki. Kita berdengki dengan orang. Nabi sebut innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Sifat dengki ni dia makan amalan supaya dengan api makan kayu api, akan jadi abu habis licin. Disebut dalam Quran, Tuhan sebut wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Kami punggah semua amalan yang mereka buat atas dunia ni pergi ke akhirat, kemudian kami jadikan debu-debu yang berterbangi. Semua sekali hacul. Maka kita kena jaga hati kita daripada sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang tercela. Jadi kita kena belajar pada sifat mazmumah ni, banyak yang disebut oleh para ulama, dan di antara hak besarnya iaitu kita hasad dengki, termasuk tomuk nak kepada bagi orang. Itu juga banyak lagi sifat-sifat yang mazmumah. Kita kena bersihkan hati kita. Itu tanggungjawab kita, kewajipan kita yang kita kena laksanakan dalam kehidupan kita supaya kita selamat di akhirat kelak. Wa an Abi Musa Abdullah bin Qais Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Diriwayat daripada Abi Musa Abdullah bin Qais Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, qala, kata dianya, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil rajuli yuqatilu syaja'atan. Ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang satu orang yang berperang kerana berani. Kerana berani dia perang. Jadi orang berani ni dia nak tunjuk berani dia tunjuk dalam perang.
wa yuqatilu hamiyatan, dan dia berperang kerana bangsa dia. Kerana bangsa dia. Kerana mempertahankan bangsa dia, keluarga dia. Wa yuqatilu riya'an, dan ada orang yang berperang kerana riak, nak tunjuk ke orang. Dia ni besar, hebat. Ayu dhalika fi sabilillah. Dia tanya Nabi-nya, hak mana perang pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun jawab, man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fahuwa fi sabilillah. Nabi kata siapa-siapa yang berperang niat dia untuk meninggikan agama Allah, maka dia berperang pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi jawab berperang dalam Islam. Orang tanya tadi berperang hak zaman jahiliah. Sebelum daripada Islam ni sudah berlaku peperangan. Khususnya di tanah Arab terkenal dengan suka perang. Sikit pun perang. Kadang-kadang perang tu berlarutan sehingga berpuluh-puluh tahun. Dengan sebab kecil sahaja boleh jadi perang. Macam-macam faktor yang membawa kepada peperangan. Dalam Islam pun salah satu daripada ajaran Islam perang. Perang ni salah satu daripada ajaran Islam, yang mana dikira satu ibadat yang besar pahala. Cuma lagu mana perang ia diajar oleh Islam. Maka dia tanya hak perang hak zaman jahiliah dulu. Ada zaman jahiliah dulu orang perang kerana nak tunjuk berani. Ada orang perang kerana nak mempertahankan bangsa dia, mempertahankan keluarga dia. Walaupun keluarga dia salah. Dia nak mempertahankan. Ada orang perang kerana nak menunjuk ke orang. Hak tu hak zaman jahiliah gitu. Dia tanya hak ni dalam Islam ada juga ke lagu ni? Dikira perang fi sabilillah juga. Nabi kata semua tu hak jahiliah tu tak ada dalam Islam. Tidak dikira perang dalam Islam. Hak perang dalam Islamnya apabila dia niat. Yang pertama sekali duduk pada niat kita. Kita niat perang tadi kerana apa? Dia kata saja niat kita untuk meninggi kalimah Allah Subhanahu wa taala. Meninggi agama Allah Subhanahu wa taala. Nak menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, maka dia kira perang pada jalan Allah Subhanahu wa taala, iaitu peperangan yang dikira ibadat yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia mati syahid. Dia mati syahid. Jadi kalau kita orang hak perang ni, lagu mana dia perang? Kalau dia perang serupa dengan hak jahiliah tadi kerana nak tunjuk berani, kerana nak mempertahankan keluarga dia, bangsa dia, itu dia panggil jahiliah. Jadi hak perang ni amalan besar ni payah. Sebab itulah amalan agama, apa sahaja amalan agama, dia tak sudah kalau kita tak belajar. Kita kena belajar. Bermula daripada semayang, hak fardu ain khususnya kita kena belajar supaya kita buat betul-betul dengan kehendak syarak. Kehendak agama. Barulah dikira ibadat dan amalan kita tu kita akan dapat ambil balik di akhirat kelak. Tapi kalau kita buat kerana ada unsur-unsur yang lain, semua amalan kita tadi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an Abi Bakrah نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. Diriwayat daripada Abi Bakrah Nufai' bin Harith al-Thaqafi. Dia ni Bani Thaqif. Thaqif ni Bani Thaqif ni duduk di Taif. Bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzal taqal muslimani bisayfayhima." Ni oleh kerana hadis ni rintisan daripada hadis ya sebelum kita baca saat ni lah. Termasuk dalam perang yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sebut apabila bertemu dua orang Islam
bertembung dua orang Islam bisayfaihima dengan dua pedang keduanya. Perang sama-sama Islam. Fal qatilu wal maqtulu finnar. Hak orang bunuh pun masuk neraka, hak kena bunuh pun masuk neraka. Kedua-duanya masuk neraka belaka. Nabi kata masuk neraka. Kerana apa? Kerana peperangan yang berlaku tadi, pembunuhan yang berlaku tadi tidak menepati dengan agama. Ya? Kerana apa tidak menepati agama? Hak orang yang kita bunuh tadi itu saudara kita, orang Islam. Sama-sama Islam. Dan balah perbunuhan ini bukan atas dasar agama. Bukan atas dasar agama. Atas dasar permusuhan. Dengan sebab harta, dengan sebab bermacam-macam sebab yang lain yang membawa kepada pembunuhan. Maka apabila berlaku pembunuhan, kedua-duanya masuk neraka. Kedua-duanya masuk neraka. Qultu ya Rasulullah, aku bertanya wahai Rasulullah, hadzal qatilu fama balul maqtul. Hak dia bunuh tu kalau dia masuk neraka apa padalah pasal dia bunuh, dia melakukan satu dosa besar. Bapa pula orang hak kena bunuh masuk neraka juga. Orang hak kena bunuh pun masuk neraka juga. Qala innahu kana harisan ala qatli sahibih. Nabi kata hak kena bunuh masuk neraka tu kerana dia sendiri pun ada niat dan berazam untuk bunuh saudara dia. Cuma tak ada ke dia. Dan kau gu lawan dia, yang bunuh kau, hak lawan dia, mati. Jadi para ulama menyebutnya, dosa ni kalau setakat kita niat saja, dia tidak dikira dosa lagi. Setakat niat nak buat. Tapi apabila ada azam nak buat, walaupun kita tak buat lagi, ada azam, maka dikira dosa. Dapat dosa dia. Supaya rakyat baru ni, contohnya orang nak pergi curi. Pakai seluar, pakai baju, bawa gunting, nak pergi curi pisang orang. Tiba-tiba nak pergi masuk pagainya hambak ketua. Nyambak kau orang. Tak ada curi. Tapi dikira dosa dah tu. Itu dikira dosa kerana dia sudah berazam, bertekad untuk nak pergi dah. Nak ambil cuma tak ada ambil. Maka dia kira berdosa dah dia. Jadi, sebab itulah berperang, berbunuhan. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran. Orang yang bunuh saudara dia ni, dosa dia besar. Sangat besar. Orang yang bunuh seorang itu seolah-olah dia bunuh seluruh manusia. Besarnya pembunuhan. Dosa pembunuhan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di antara Islam hari ini, nak menyelesaikan masalah yang berlaku di kalangan manusia. Pada zaman jahiliah itu lagi suka perang, suka bunuh. Bunuh ni, darah manusia ni tak ada nilai sikit apa. Di sisi orang-orang jahiliah itu. Jadi Islam hari nak menyelesaikan masalah ni. Agama memang, agama ni apabila mari dapat menyelesaikan masalah ni, terbukti. Kenapa? Kerana Islam hari, semua dosa yang kita buat, perbuatan yang salah ni, dia tidak lesar atas dunia saja. Dia akan selesai di akhirat. Ya? Kita bunuh orang walaupun kita dapat lari. Kita bunuh orang sini, kita pergi duduk Thailand. Kerajaan nak ikat kita tak boleh. Tapi kita tetap akan dihukum di akhirat. Yang menyebabkan orang itu baru berasa memikir, baru berasa takut, nak melakukan pembunuhan, maka ketika itulah penyakit pembunuhan ni dapat dirawat. Dapat diselesaikan. Masalah pembunuhan ni dapat diselesaikan. Sebab itulah pembunuhan ni kita tengok banyak berlaku sekarang. Ya? Dalam kehidupan kita ni. Banyak berlaku pembunuhan. Kerana apa? Kerana asasnya kita ni jauh daripada agama dan kita tidak percaya kepada akhirat. Kita kurang kepercayaan kita kepada akhirat yang menyebabkan kita ni mudah-mudah kita nak bunuh orang. Nak menumpahkan darah orang lain. Jadi setakat ni saja pada malam ni nya. InsyaAllah kita akan sambung pada minggu hadapan insyaAllah. Hadis yang ke-10. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.